Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sekarang ini berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan yang mana kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenang kembali sejarah kehidupannya, perjuangannya dan sumbangannya kepada kita sebagai umatnya, yang mana tidak boleh kita balas dengan apa jua pun. Maka dalam kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga risalah yang dibawanya, salah satu daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah supaya kita umat Islam menjadi rahmah kepada alam sekitar. Bukan setakat rahmah kepada manusia lain saja, kepada binatang saja, tetapi kepada alam sekitar keseluruhannya. Ini antara mesej Islam, rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW apabila diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selain daripada membawa manusia kembali kepada ajaran tauhid yang murni dan mulia, Rasulullah SAW juga diutuskan untuk memperingatkan kepada manusia tugas mereka. Tugas apa manusia ini? Tugas manusia yang mana satu-satunya makhluk yang Allah SWT berikan akal di atas muka bumi ini, selain daripada jutaan-jutaan spesies binatang, manusia saja. Hanya manusia saja yang diberikan akal fikiran, dan manusia ini dengan akal yang telah Allah berikan dia tugas yang mulia. Apa dia tugas tersebut? Tugas untuk memimpin dunia ini. Tugas untuk memastikan dunia ini terjaga dan juga ditadbir dengan baik. Malangnya muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tahu sejak kebelakangan ini betapa manusia ini sebenarnya melakukan perkara yang sebaliknya. Manusia merosakkan alam ini dan sekaligus mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita dimaklumkan bahawasanya dunia ini sedang mengalami perubahan iklim yang dahsyat dan ketara. Ia akan membawa kesan yang sangat mendalam dan kesan negatif yang sangat besar kepada bukan setakat manusia, kepada semua alam sekitar dan makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini. Saya ingin kongsi sedikit sebanyak dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah beberapa perkara yang mana menunjukkan betapa bumi ini telah dirosakkan oleh manusia. Kita lihat kepada slide sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dan Allah memperingatkan tentang perbuatan manusia ini yang suka merosakkan alam. Ayat ini diturunkan 1400 tahun dahulu, 1440 tahun dahulu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah berlaku kerosakan di darat dan juga di laut. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Akibat daripada perbuatan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahawasanya kerosakan yang berlaku di darat dan di laut ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menzalimi manusia, tetapi kerana manusia itu sendiri menzalimi diri mereka, mengkhianati amanah yang telah Allah berikan, sehingga membawa kesan negatif pada diri manusia itu sendiri. Apakah antara perkara-perkara kerosakan yang telah dilakukan oleh manusia? Kita tahu tentang perubahan iklim, dan perubahan iklim ini akan membawa kesan yang sangat negatif kepada manusia. Di Singapura secara khususnya, kalau lihat kepada infografik di sini, di Singapura secara khususnya,
pada masa akan datang, 10 tahun akan datang, tak jauh, bukan 50 tahun akan datang, bukan 100 tahun akan datang, 10-15 tahun akan datang, suhu secara purata, suhu udara secara purata di Singapura sini, temperature akan naik. Kalau sekarang ini lebih kurang 31-30 darjah Celsius. Itu pun orang dah menggelepar panas, 31-32 darjah Celsius. Kerana Singapura ni udaranya lembap. Jadi apa nama, wap yang berada dalam udara ini dia akan lebih memanaskan keadaan sekeliling. Walaupun suhu tu 31-30 darjah Celsius. Kerana itu bila kita pergi negeri Arab yang padang pasir, suhunya 31-30 darjah Celsius panas, tapi kita takkan rasa macam betulnya panas dan kita rasa lembap badan kita, berpeluh dan sebagainya, kering. Tapi kalau di Singapura 31-30 darjah Celsius, hatta orang-orang Arab pun tak boleh tahan tinggal dekat Singapura. Kerana suhunya bukan setakat panas sangat tetapi kerana lembapnya. Jadi 31-30 darjah Celsius sekarang ini, 10 tahun, 15 tahun akan datang akan naik kepada 35-36 darjah Celsius. Subhanallah, akan bertambah lebih terik dan lebih panas. Panas yang terlalu sangat. Kalau sesiapa itu ada kereta, masuk dalam kereta, tak boleh masuk dalam kereta terus. Kalau buka kereta, kena buka pintu dan keluarkan panasnya untuk berapa lama, barulah boleh masuk dalam kereta. Kerana suhunya terlalu sangat panas. 35-36 darjah Celsius yang akan naik dalam masa 15 tahun lagi. Ini tak boleh dielakkan lagi. Orang kata, boleh tak boleh tak kita lakukan sesuatu agar suhu tak naik? Minta maaf banyak-banyak. Peluang untuk ubah suhu ini agar tidak naik, tahan suhu ni daripada naik, peluang tersebut dah berlalu. Peluang tersebut disajikan oleh Allah SWT pada tahun 2000, 2005, antara 2000 sehingga 2010. Itu peluang disajikan untuk manusia untuk melakukan sesuatu agar perubahan iklim ini tidak ketara dan suhu tidak naik. Tapi berapa ramai daripada kita yang sedar tentang perubahan iklim 20 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas? Berapa ramai daripada kita yang berjimat-cemat bila kita ini membeli sesuatu, melakukan sesuatu? Berapa ramai daripada kita yang melakukan pembaziran 15-10 tahun yang lepas? Dan kesan daripada perbuatan kita yang dahulu tersebut itu, kita boleh rasa sekarang ini dan akan terus merasainya lagi 15 tahun akan datang. Jadi suhu akan terus naik jadi panas pada musim panas. Daripada bulan Februari sehingga bulan September, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, 8 bulan dalam setahun, Singapura akan mengalami keadaan yang sangat panas pada waktu siang dan pada waktu malam. Ini carta yang kedua di sini. More warm days and warm nights. Sepanjang abad ini. Boleh tak kita stop? Minta maaf, dah tak boleh stop lagi. Sebab peluang untuk stop ini 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, kita cuai, kita tidak ambil indah, kita tidak lakukan sesuatu. Kita tak nak ambil tahu pun. Maka sekarang baru dapat rasakan kesannya dan anak cucu kita akan rasakan kesannya akibat daripada perbuatan kita itu sendiri. Malam akan bertambah panas dan siang akan bertambah panas untuk 8 bulan. Lagi 4 bulan, daripada November hingga Januari merupakan bulan-bulan hujan. Mungkin sejuk, hujan. Tetapi bukan hujan seperti sekarang. Hujan akan menjadi lebih lebat, tiupan angin akan lebih kencang, lebih banyak ribut taufan, dan keadaan banjir akan lebih kerap lagi kerana hujan yang turun tersebut, hujan yang akan membawa air yang lebih banyak. Dan dia akan mengganggu perjalanan manusia. Ini kita akan hadapi dengan pasti 10-15 tahun akan datang. Apa yang boleh kita lakukan ialah kita boleh kurangkan kesan dia. Kesan dia tetap akan berlaku, tapi kita cuba kurangkan kesan dia, kurangkan kepanasan pada 8 bulan, kurangkan dia punya hujan pada 8 bulan dengan kita mulakan usaha-usaha untuk kita ini apa? Untuk kita ini menunjukkan rahmah kepada alam sekitar dan kita ini mengurangkan pembaziran dan beberapa perkara lain yang saya akan kongsi nanti.
Dan mudah-mudahan dengan kita mula lakukan sedemikian, maka cicit kita, cucu cicit kita 50, 78 tahun, 80 tahun akan datang. Bukan sekarang, bukan immediate, tapi 70, 80 tahun akan datang, keadaan akan menjadi lebih baik. Dia seperti pandemik. Keadaan sekarang ini kita sedang naik kepada keadaan yang buruk dan dia akan memuncak pada tahun 2050. Kalau kita lakukan sesuatu, selepas 2050 nanti dia akan mula menurun kembali dan keadaan akan menjadi baik. Pada akhir abad ini, dia akan berubah kepada keadaan lebih baik lagi daripada sekarang. Mungkin, kalau kita lakukan sekarang ini, kita lakukan perbuatan yang drastik. Tapi kalau kita tak lakukan sesuatu, maka dia akan bumi ini akan lebih rosak dan keadaan lebih buruk, maka keadaan bumi ini tidak akan jadi lagi sesuai untuk manusia tinggal. Bukan itu saja, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sudah pasti nanti 30-40 tahun akan datang ataupun 50 tahun akan datang, air laut akan naik lebih tinggi lagi. Dia akan naik semeter lebih tinggi. Apabila air laut naik semeter lebih tinggi, maka kawasan-kawasan yang di kawasan-kawasan rendah, bukan setakat kawasan yang tepi laut saja, kawasan-kawasan yang rendah akan mudah lebih banjir dan akan mudah dia itu air laut masuk. Dan sukar kalau hujan lebat, air banjir itu untuk mengalir ke laut. Sebab apa? Keadaan laut itu lebih tinggi daripada kawasan-kawasan rendah di sini. Jadi banjir itu, air yang dibanjir tersebut tak boleh nak mengalir ke laut kerana air laut itu lebih tinggi. Dan air laut itu mungkin masuk kepada kawasan-kawasan yang rendah. Dan kita akan melihat nanti 30-40 tahun akan datang, tempat-tempat di Singapura khususnya yang lebih kerap banjir dan lebih lama banjir. Yang perlu pakai mesin untuk nak sedut air itu keluar. Kalau tidak, air itu akan menggenang kat situ, tidak akan mengalir. Ini kesan negatif daripada perbuatan manusia, khususnya di Singapura. Bagaimana pula keadaan dunia secara global? Secara global kita lihat di sini, apabila suhu dunia ini semakin panas akibat daripada perbuatan aktiviti manusia ni yang tamak, ingin kaya, tak fikirkan alam sekitar, maka faktori-faktori yang ada mengeluarkan gas-gas karbon dioksida, nitrogen dioksida dan sebagainya ke udara, dan ini menjadikan suhu tu menjadi panas, dia memerap kepanasan daripada matahari daripada keluar, maka keadaan ni macam orang masak lauk, dia nak kasih lagi panas, dia akan tutup. Kalau dia buka, waktu akan keluar, lambat panas, tapi kalau dia tutup, lagi cepat panas. Begitu juga bumi. Kita sekarang ini menghasilkan gas yang menjadi penutup kepada bumi. Jadi panas yang ada tidak dapat keluar daripada bumi. Jadi bumi itu akan menjadi semakin panas, semakin panas, semakin panas. Bila semakin panas, dia akan merubahkan keadaan cuaca, maka akan berlaku lebih banyak ribut taufan di dunia ini, akan berlaku lebih banyak kebakaran hutan, dan Indonesia kita tahu 3-4 tahun yang lepas terbakar hutan mereka, tak mustahil akan terus terbakar pada masa-masa akan datang kerana suhu itu lebih panas. Bila terbakar, kita merana. Kenapa? Kerana jerebu yang akan menyelubungi kawasan kita. Kita tak boleh bernafas. Kita tak boleh nak menikmati keadaan yang mana cuaca yang cerah, udara yang bersih, yang kita boleh lihat dalam keadaan tempat yang jauh kita boleh lihat, ini akan hilang kalau sekiranya hutan makin banyak terbakar di Indonesia dan Malaysia dan juga Singapura. Kalau di Indonesia, ada banyak gunung berapi. Gunung berapi akan lebih banyak meletup ke situ. Dan bila gunung berapi meletup, dia akan mengeluarkan lebih banyak abuk dan gas, dan itu akan menambahkan lagi jerebu. Maka kehidupan nanti manusia akan datang, 50-40 tahun akan datang, akan lebih merana. Tak boleh nak enjoy sports kat luar dan sebagainya. Terkungkung dalam rumah. Seperti mana sekarang ni kita terkungkung dalam rumah, tapi kita masih boleh lihat keadaan luar yang lebih baik, tapi akan datang keadaan luar yang lebih buruk lagi. Bongkah air batu di kutub utara dan kutub selatan, deglaciation, akan cair. Semua air batu yang banyak dekat pulau Greenland, Iceland ke, North Pole, South Pole akan cair. Bila cair, kerana panas tu mereka cair, maka binatang yang hidup di kawasan tersebut, penguin, polar bear akan pupus. Dan air laut akan naik. Itu menyebabkan air laut akan naik 1 meter. Dan bila keadaan laut itu bergelora,
maka akan berlaku lebih banyak tsunami kerana banyaknya ribut taufan yang berlaku. Selain daripada itu, ada kawasan-kawasan yang mana hujan tak turun bertahun-tahun lamanya, maka akan menjadikan kawasan itu kawasan padang jarak, padang terkukuh, padang pasir, kerana tidak ada air yang mengalir. Maka tidak boleh orang tinggal kat situ lagi, tak boleh cucuk tanam lagi. Dan ini sedang berlaku di beberapa tempat. Contohnya di selatan Iran, dah 2 tahun tak hujan. Orang merana. Sungai ataupun tasik dia makin kering. Dah tak ada ikan lagi kat tasik tersebut. 50 tahun lepas tasik tu dalam dan tasik tu penuh dengan ikan. Tak sampai 50 tahun, habis kering. Akibat pada perbuatan manusia. Jadi ini kesan-kesan sedunia yang akan berlaku apabila, dan sedang berlaku ini ketika perubahan iklim ni berterusan dan bertambah buruk. Kita lihat gambar ini. Ini bukan gambar unik di Bangladesh atau di India, tapi di kebanyakan negara-negara dunia ketiga. Sampah yang bertaburan. Kita tak dapat lihat di Singapura sekarang kerana kerajaan Singapura, pemerintah Singapura ini mengambil usaha yang lebih untuk mengengkang agar sampah-sampah tidak mengalir ke sungai. Tapi kalau kita lihat, tak lamalah, 40 tahun yang lepas. Kalau 40 tahun lepas, bagi siapa yang masih ingat, di sungai Singapura seperti ini juga. Penuh dengan sampah sarap. Bau sangat busuk. Daripada jauh dah tahu, oh ini sungai Singapura. Sebab apa? Baunya sangat busuk. Tak ada ikan, tak ada apa. Tapi kemudian pemerintah Singapura bersihkan. Dan ini akibat apa? Akibat daripada pembuangan barang yang sembarangan. Ini adalah pencemaran air, pencemaran lautan. Dan dia ini berlaku, ikut kajian, kalau negara-negara miskin seperti India, Bangladesh, Filipina, Indonesia, kalau kita pergi, 80% daripada air yang mengalir daripada toilet dan air yang mengalir daripada longkang dan air yang mengalir yang dibuang oleh industri dan sebagainya tidak dibendung dan tidak dibersihkan dahulu sebelum dilepaskan di laut, tetapi terus dilepaskan di laut. Jadi bayangkan longkang-longkang yang ada di negara-negara yang membangun ini, yang miskin ini, dengan daripada kota-kota raya yang besar-besar, berbelas-belas juta manusia tinggal di situ, berpuluh-puluh juta manusia tinggal di situ, semua buang sampah kat longkang, kemudian air hujan turun dan air itu mengalir, membawa sampah-sampah terus ke mana? Terus ke laut. Maka sampah-sampah itu terus menuju ke laut dan kita boleh lihat laut tu penuh dengan sampah-sampah sarap. Terutama sekali plastik. Orang kata, oh nanti laut boleh hancurkan. Laut tak boleh hancurkan plastik. Laut tak boleh hancurkan besi. Laut mungkin boleh hancurkan makanan, dan juga laut boleh hancurkan juga apa? Kayu. Tapi kayu pun makan masa yang lama. Belasan tahun sebelum kayu tu hancur ataupun puluhan tahun. Plastik tak boleh hancur. Ada sebahagian plastik beratus tahun takkan hancur. 500, 600 tahun takkan hancur plastik tersebut. Dia akan terus terapung di laut. Maka akan datang kita akan lihat laut ini menjadi lebih kotor, lebih kotor, lebih kotor. Bukan setakat dengan sampah sarap yang mana terhasil daripada negara-negara miskin, tetapi minyak yang tumpah daripada kapal yang lalu menyebabkan sedemikian. Bagi negara yang pertengahan sedang membangun ini, seperti Malaysia, Thailand, mereka ada pusat untuk pembersihan air kumbahan, tetapi faktori-faktori mereka tersebut itu yang orang-orang yang nak kaya, yang tak fikir yang lain, hanya fikirkan dia punya profit, dia punya keuntungan, maka hasil daripada proses faktori mereka tersebut, benda-benda yang toksik, yang beracun, mereka campak begitu saja ke sungai. Dan kita lihat kesannya, dan kita tahu dah berlaku di Johor. Sungai di Johor berapa kali yang menjadikan sungai itu beracun sehingga orang semua kena pergi hospital kerana wap ataupun gas beracun yang keluar daripada sungai tersebut. Binatang kat sungai itu semua mati. Kenapa? Kerana ada faktori yang setakat buang begitu saja.
Dia punya baki-baki cat dia dibuang kat situ, asid dia buang kat situ. Jadi seolah-olah sungai ini adalah seperti longkang untuk buang sampah semua. Sedangkan sungai itu adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ada ikan kat situ, ada binatang kat situ. Untuk minuman manusia juga. Jadi manusia ini tak bijak. Dia meracuni air yang dia minum sendiri. Kerana itu dia akan terasa kesan dia. Tanam-tanaman digunakan baja sintetik, yang mana baja ini dihasilkan di factory. Kemudian bila hujan turun, dia akan membawa benda-benda beracun daripada baja sintetik ini pergi kepada sungai dan terus mengalir ke laut, dan itu meracuni binatang-binatang yang tinggal dalam air, sama ada ikan di sungai ataupun ikan di laut. Dan kemudian kita makan ikan tersebut, maka kita makan racun daripada perbuatan kita sendiri. Maka kita ni merana. Kerana itu lebih ramai sekarang ini orang menghadapi berbagai-bagai penyakit yang ganjil-ganjil, kanser yang berganjil, yang ganjil-ganjil yang tak pernah berlaku dahulu. Kerana perbuatan manusia itu sendiri. Dan plastik-plastik yang ada tersebut itu, kita semua plastik. Apa saja kita beli dalam plastik, apa kita buat dalam plastik tersebut, kita buang. Di Singapura, mereka bakar. Tapi di negara lain, buang dekat longkang, dibawa oleh air laut, sungai tersebut pergi ke laut, dan plastik ini akan hancur, dia akan pecah, dia akan jadi mikroplastik, benda-benda halus yang dimakan oleh binatang-binatang dalam lautan, sea fish atau marine animals. Binatang lautan akan makan. Pula manusia ini suka makan seafood. Tangkap ikan, tangkap apa juga, shell out lah dia makan. Mereka tak sadar yang mereka makan racun yang sendiri mereka hasilkan. Dalam seafood tersebut, dalam ikan, dalam ketam, dalam kerang, apa juga makanan daripada seafood ini, manusia makan, dalamnya ada plastik. Halus plastik tersebut. Tak nampak dengan mata, tapi plastik. Yang mana dimakan oleh binatang-binatang tersebut ketika mereka hidup dalam laut. Dan laut ini dah penuh dengan plastik. Jadi manusia masuk plastik dalam perut dia, plastik itu masuk dalam darahnya, maka plastik itu akan rosakkan sel-selnya, maka manusia itu sakit kanser dan sakit macam-macam lagi. Manusia meracuni makanan mereka sendiri. Kita nak rasa sedap pada lidah. Apabila dah telan, dah tak rasa sedap, tapi kesannya berpanjangan. Ini manusia. Bijak atau tak bijak, kita fikirlah sendiri. Pencemaran di udara pula kita lihat. Factory-factory yang menghasilkan asap-asap ni. Kita marah, oh gini kenapa? Tapi kita sendiri yang hendak mereka lakukan sedemikian. Kita minta barang-barang yang baru. Telefon yang keluar baru, oh nak iPhone ini baru. Oh ini Samsung yang baru. Oh itu gini kita nak. Semua yang baru-baru. Daripada mana terhasil? Dia tak ada terhasil automatik macam gitu. Mesti ada factory yang menghasilkannya. Habis factory itu menghasilkan macam mana? Dia mengeluarkan asap yang beracun. Dan elektrik yang digunakan, kita nak hidup selesa, nak ada aircon, itu nak ini, semua elektrik. Dan elektrik itu datang daripada jana kuasa. Jana kuasa nak hasilkan kuasa elektrik itu dengan membakar minyak. Dan minyak bila dibakar tersebut, gas dibakar, dia menghasilkan karbon dioksida. Dan ini mencemarkan udara. Hasil perbuatan kita. Jadi jangan salahkan factory businessman. Kita yang nak mereka lakukan sedemikian. Salahkan diri kita sendiri. Dan apabila banyaknya gas-gas yang naik, yang racun ni naik ke udara, dia akan merosakkan alam ini. Bukan setakat factory saja. Kita lihat daripada kesan pembuangan sampah. Terutama di Singapura. Ketahuilah bahawasanya kita ini, Singapura ini antara negara yang paling banyak buang sampah. Kerana kita paling banyak beli barang. Kita suka sangat beli barang. Consumer mentality. Dan bila kita beli barang, mesti ada packaging. Dan barang lama tu kita buang. Packaging tu kita buang. Maka sampah tu bertimbun. Sebelum dibakar dan sebagainya, sampah ni akan keluarkan asap yang racun. Gas yang beracun. Kereta yang banyak. Orang nak kereta lagi mewah, lagi besar. Orang lihat kepada status, orang lihat kepada cantik. Orang tak lihat kepada kesan negatifnya kepada alam sekitar. Orang tak fikir kereta yang menjimatkan tenaga, menjimatkan minyak, tapi orang fikir kepada apa? Kereta yang besar dan dipandang, oh, memang ada status.
BMW, Mercedes dan sebagainya, tunjukkan kekayaan. Tak bijak. Ini semua seperti budak-budak yang pemikirannya belum lagi betul matang. Kerana dia tak fikir kesan yang akan datang. Jadi ini semua perbuatan manusia. Kemudian kita lihat pencemaran di darat. Allah SWT sebut pencemaran yang berlaku di laut dan juga di darat. Lihat di darat. Kita lihat kepada hutan Amazon di Brazil. Pada tahun 1975, kawasan ini dipenuhi dengan hutan belantara yang tebal. Kemudian pada tahun 2009, 35 tahun kemudian, tak sampai 50 tahun, 35 tahun kemudian, kawasan yang sama dah botak. Dah ada bandar pun di sini, Buritis. Dah ada satu lagi bandar dekat sini. Dan mula bandar tu membesar, dah ada banyak orang, berjuta-juta orang tinggal, dan hutan tu makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin tipis. Orang kata, oh, kita tebang hutan nak hidup. Bila kita tebang hutan, maka kita ni mengurangkan keupayaan bumi untuk nak bersihkan udara yang kotor yang kita sendiri buat. Karbon dioksida tersebut akan diserap oleh pokok-pokok dan pokok akan mengeluarkan oksigen. Tapi bila kita potong pokok, maka karbon dioksida itu akan terus kekal ke udara dan oksigen tak bertambah. Dan manusia akan semakin sesak nafasnya nanti. Keadaan cuaca yang lebih buruk lagi. Ini manusia. Dia mengeluarkan karbon dioksida yang banyak kerana tamak nak benda yang baru, benda yang baru, benda yang baru. Dan manusia makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Dan dalam masa sama dia potong pokok kerana nakkan tanah tersebut, nakkan kayu tersebut, maka akhirnya kita cekik diri kita sendiri. Kerana manusia makin bertambah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. 50 tahun yang lepas, penduduk dunia ini, bilangan manusia di dunia ini lebih kurang dalam 2,5 bilion. 50 tahun kemudian, sekarang ini, penduduk dunia mencapai lebih 7,5 bilion manusia. Tak sampai 50 tahun, bilangan manusia bukan double tapi triple. Dan manusia ni perlukan sesuatu untuk hidup, bukan setakat makan. Manusia nak hidup mewah. Nak ada rumah macam kita ni semua. Nak ada pakaian yang tukar-tukar. Oh, pakaian dah lapuk lah. Tukar pakaian yang baru lah. Beli yang baru pula. Kemudian industri suruh kita advertisement, beli. Maka makin rosak. Sebab apa? Alam ini kerana budaya membeli ini, benda ni tak datang macam gitu. Dia mesti datang daripada hasil yang asal daripada bumi. Contoh baju ini. Kalau baju kita ini daripada cotton, mesti daripada pokok. Pokok yang tumbuhkan kapas. Kemudian, kalau banyak orang beli, pokok tu kena banyak. Kapas tu diambil, diproses, tambahkan air, ditambahkan dia punya perwarna. Kemudian dijadikan kain yang panjang. Kemudian dihantar kepada factory. Factory buat baju. Mesti ada kain yang terbuang. Dibuang kain tersebut. Baju dibuat dengan banyak. Tak semua baju dijual. Ada baju yang mana tak terjual, dibuang. Sia-sia saja. Hasil daripada pokok tersebut dibuang begitu saja. Sedangkan nak menghasilkan kapas tu memerlukan banyak air. Negara yang banyak, antara negara yang terbesar yang menghasilkan kapas ialah negara Uzbekistan. Negara Uzbekistan, negara Uzbekistan ni saya tunjukkan. Negara Uzbekistan ini, dia negara yang jarang turun hujan. Tapi dia ada satu tasik dinamakan sebagai tasik Aral. Orang panggil Aral Sea. Dia macam laut sebab dia luas. Dia lebih besar daripada Malaysia. Dia macam saiz Kalimantan. Tasik ini. Pada tahun 1960. 70 tahun lepas. Tak lama. 70 tahun lepas, tasik ini besar dan dia itu menjadi tasik kerana dua sungai yang mengalir. Sungai Amu Darya dengan sungai Sir Darya. Mengalir membawa air menjadikan tasik ini besar. Dan ada industri tangkapan ikan, orang boleh berenang dan sebagainya tahun 60-an. Kemudian Uzbekistan ini, apabila dijajah oleh Soviet Union menjadikan Uzbekistan tempat untuk tanam pokok yang menghasilkan kapas. Dan pokok
yang menghasilkan kapas ini adalah pokok yang banyak menggunakan air, perlukan air yang banyak sekali, macam beras. Maka sungai ni dua ni, sungai Sir Daria dan Amu Darya yang mengalirkan air kepada tasik ini, dia divert. Dia divertkan sungai tersebut, sebahagian besar air yang mengalir itu pergi kepada tanaman, pohon-pohon kapas, kerana manusia perlukan baju baru, fashion industry, baju, berlambat-lambat baju, macam tak cukup baju begitu. Jadi kerana demand daripada market tersebut itu, maka banyaklah tumbuhan ataupun tanaman-tanaman pohon kapas. Jadi bila air itu mula mengalir, maka sedikit air yang mula masuk kepada RLC. Bila air itu mula sikit, maka air yang ada mula kering, maka RLC ini semakin mengecil. Semakin mengecil. Dan daripada saiz segini jadi macam gini. Orang kata mengecil tak apalah. Tapi masalahnya bila dia mengecil, dasar RLC ini adalah penuh dengan garam dan juga benda-benda yang beracun untuk manusia. Jadi apabila kering, angin tiup membawa garam-garam itu, bukan garam lah, semua mineral dan sebagainya, terbang ke udara dan dihirup oleh manusia, masuk dalam badan manusia, manusia kebanyakannya sakit. Kanser, tuberkulosis, apa saja. Penyakit pernafasan. Kenapa? Kerana dasar air sungai ini atau dasar tasik ini dah mula expose dan ditiup oleh angin. Dan benda ni tak berhenti. Soviet Union terus tanam, banyakkan lagi tanaman-tanaman pohon-pohon kapas ini. Dan lagi banyak air disalurkan kepada sana sehingga pada tahun 1999, air itu semakin sedikit. Apabila Uzbekistan dapat kemerdekaannya sendiri, sepatutnya dia berhenti sebab dia tahu ni kesan buruk pada sungai ni. Tapi mereka tak boleh berhenti lagi. Tak boleh berhenti daripada tanaman pohon-pohon kapas ini, kerana tanaman itu dah sungguh luas dan dia itu menghasilkan kekayaan negara. Sekali lagi, kaya saya nak. Rosak pada alam sekitar tak menjadi masalah untuk saya, sebab bukan masalah saya nanti, masalah generasi akan datang, anak cucu saya, mereka merana. Yang penting saya kaya dan saya hidup gembira. Itu pemikiran cetek dan tidak matang oleh ramai manusia dan pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini. Jadi Uzbekistan terus dengan tanaman kapas. Dan bila saya tanya kepada orang sana, kenapa tak berhenti? Dia kata kalau kita berhenti, orang akan kebuluran. Lewis kata nanti makin sedikit air. Oh tak apa, itu akan datang punya problem. Sekarang ini kita tak nak kebuluran, nanti kita tak nak nanti kacau bilau kat negara tersebut. Singkat pemikiran manusia ini. Jadi air di sungai Aral ini, tasik Aral ini, makin tipis, makin sedikit, dan pada tahun 2014, lihat banding pada 1960, tinggal bahagian sedikit saja sungai itu tertinggal. Kenapa? Kerana permintaan manusia untuk baju, cotton. Dan apa jua yang menghasilkan atau terhasil daripada cotton, daripada kapas. Kalau manusia tak minta, Uzbekistan tak akan tanam. Tapi kerana negara-negara kaya minta baju itu, baju ini nak macam-macam fashion, jadi pakaian tu bukan setakat pakaian untuk nak tutup aurat, tapi hendak menunjuk-nunjuk dan nak banyakkan lagi pakaian dalam almari, maka kesannya kepada bumi. Ini kesannya. Secara tak langsung, negara yang kaya seperti Singapura tak nampak, tapi kesannya pada negara yang miskin seperti Uzbekistan. Ini antara kerosakan yang berlaku di bumi akibat perbuatan manusia yang Allah sebut dalam surah Rum tadi. Lihat gambar satelit ini. Daripada tahun 2000, ini gambar RLC tersebut itu makin tipis dan makin hilang. Kemudian tambah sedikit air, kemudian hilang kembali. Kemudian terus hilang pada tahun 2014, 2015, 2016. Jadi maintain dekat sini saja. Kemudian 2017 mula usaha nak tambahkan air sedikit balik daripada Sir Daria atau Amu Darya punya sungai. Tapi dia tak boleh lama. Sebab apa? Air itu diperlukan untuk tanaman-tanaman pohon kapas dan kekal dia sampai 2018 macam gini juga sedikit. Jadi ini semua ni asalnya adalah dasar tasik. Sekarang ni dah expose, angin tiup membawa segala kotoran-kotoran yang ada, yang terpendam di dasar tasik tersebut terbang ke udara dan meracuni kawasan sekeliling. Maka orang Uzbekistan tahu kawasan keliling RLC ini adalah kawasan mati.
Tak ada orang boleh tinggal kat situ. Terlalu sangat beracun. Mereka tak nak pergi situ. Mereka sendiri tahu. Tapi suruh berhenti daripada tanaman ini, tak boleh. Suruh kurangkan pengaliran mengambil air daripada sungai Darya tu, mereka tak boleh. Tapi mereka tak nak datang dekat sini. Mereka tahu kesan negatif, tapi mereka tak boleh berhenti daripada perbuatan buruk mereka. Kerana dah ketagih dengan perbuatan buruk. Macam orang berjudi. Dia tahu perbuatan judi itu membawa mudarat pada harta dia, dirinya. Tapi dia tak boleh berhenti. Dia ketagih. Ini manusia. Manusia tak bijak. Apabila dikawal dengan nafsu, manusia itu menjadi hilang kebijaksanaan dia. Tapi bila nafsu itu dapat dikengkang, kebijaksanaan manusia itu datang terserlah kembali. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini hijau. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia itu sebagai penjaga kepada dunia ini. Kan itu Allah cipta manusia. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ingatkan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah, menjaga bumi. Tapi kita khianat. Kita khianat tugas yang telah diberikan Allah kepada kita. Rasulullah SAW berpesan pada kita. Dalam hadis surah Imam Muslim, Rasulullah kata bumi itu hijau. Sedangkan Rasulullah hidup di tanah Arab yang penuh dengan padang pasir. Mana ada hijaunya? Tapi Rasulullah sebut hijau. Maknanya secara keseluruhannya bumi ini hijau. Dan cantik. Dan Allah telah lantik kamu sebagai khalifah baginya. Maka jagalah kehijauan, jagalah kecantikan bumi ini untuk generasi akan datang. Bumi ini bukan untuk kita exploit. Bumi ini untuk kita jaga bagi generasi akan datang dan seterusnya. Tapi manusia fikir bumi ini dia punya sepenuhnya, maka dia rosakkan bumi ini kerana dia nak senang sendiri, nak kaya sendiri. Tak kisahlah generasi akan datang. Awak punya pasal lah. Masalah awak selesaikan masalah awak sendiri. Saya nak hidup selesa. Saya hendak kaya. Saya hendak kereta besar. Saya hendak rumah besar. Saya nak semuanya baik-baik belaka. Apa kesan pada alam sekitar? Saya tak nak ambil tahu. Ini sindrom ostrich nama dia. Letak kepala dalam tanah kerana apa? Tak mau tahu apa kesan keburukan yang berlaku di tempat-tempat lain akibat perbuatan dia sendiri. Kita gagal. Manusia ni gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dan membawa rahmah kepada alam sekitar. Kita kena bawa rahmah kepada alam sekitar. Kita kena tunjukkan sebagai orang Islam, kita mempunyai tanggungjawab pertama dan utama untuk tunjukkan kepada manusia lain yang kita ini adalah khalifah di atas muka bumi. Kerana ini peringatan yang Allah berikan kepada kita, ingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Secara umumnya Allah SWT kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu lakukan kerosakan di bumi selepas dia jadi baik. Dah jadi baik, awak rosakkan. Rosakkan dari sudut apa? Awak tebang pokok, awak ambil hasilnya tanpa fikirkan datang, tak ada sustenance, tak ada reforestation selepas deforestation, awak lepaskan semua, awak buat kotor, awak buat udara yang toksik ke udara tanpa fikir macam mana kita nak ambil balik, nak simpan, nak bersihkan. Kita gunakan air yang kotor, kita tak fikirkan bagaimana kita nak proses sebelum kita lepaskan kembali kepada laut, terus kita kembali kepada laut gitu saja, merosakkan sedemikian. Kita nak manusia bertambah-tambah, anak yang ramai, sedangkan kita lupa setiap anak tersebut tu adalah amanah dan setiap anak tu adalah manusia yang akan membesar dan perlukan resources. Dia nak kaya, dia nak kerja, maka akan menjadi satu beban kepada bumi ini untuk tanggung manusia yang banyak. Dan sekarang manusia 7,5 bilion. Dijangkakan boleh sampai 10 bilion. Mana nak cari tanah yang boleh cocok tanam beri makan pada 10 bilion manusia? Mana? Dan kalau ada perubahan iklim, rosak alam sekitar, tak turun hujan, macam mana cari makanan tersebut? Orang akan semakin banyak kebulur dan lapar. Kerana ramainya manusia di sini. Contoh senang saja. Beras yang kita makan ni kebanyakan datang daripada Thailand, Pakistan. Kalau perubahan iklim berlaku, production beras ini akan berkurangan dengan banyak kerana kemarau dan sebagainya. Maka bila kurangan banyak, kerajaan Thailand, kerajaan Pakistan tak akan ekspor beras tu, dia akan ekspor sedikit. Kebanyakannya dia untuk dia punya rakyat. Kita tak ada sawah padi. Siapa yang akan merani?
Kita, orang Singapura. Beras akan menjadi lebih mahal. Hanya orang-orang kaya saja boleh beli. Orang-orang yang kurang kemampuan, awak ke bululah. Makan apa yang ada saja. Jadi jangan ingat dunia ini akan berterusan seperti biasa untuk seperti mana mak bapak aku, begitu juga seperti aku, begitu juga seperti cucu aku, cicit aku akan macam gitu saja. Maknanya kita besar, sekolah, besar, kemudian kerja, dapat duit, bina family baru, kemudian kita tua, enjoy waktu tua, retirement, kemudian anak kita sedemikian, macam itu putaran-putaran akan berterusan. Tidak sama sekali. Jangan haraplah seperti itu berlaku berterusan kerana perubahan iklim yang akan berlaku, manusia makin bertambah, ekonomi akan menjadi susah, barang akan menjadi lebih mahal, keadaan orang bekerja akan berubah. Kalau dahulu kita lihat mak bapak kita dahulu bekerja, mereka kerja dengan pemerintah kerana gaji tersebut tu tetap, katanya ini adalah iron ice bowl. Kerana itu orang Melayu suka kerja dengan pemerintah. Jadi civil servant. Tak suka jadi peniaga. Sebab peniaga tu tak dapat jamin dia punya rezeki up down. Aku nak gaji yang constant. Ni orang Melayu tak nak fikir lebih daripada apa yang mereka nak usahakan, nak jamin benda sama saja. Tapi sekarang tak ada lagi. Pekerjaan jadi sikit, orang makin banyak. Jadi manusia terpaksa kerja kontrak, gig ekonomi, buat apa yang boleh, jadi rider ke, jadi itu ke, apa yang boleh untuk mereka hidup. Ini zaman sekarang. Bagaimana nanti anak cucu kita? Bila manusia makin bertambah, macam mana nak tampung manusia itu sendiri? Ini keadaan dunia. Kita tak boleh harap benda yang sama berterusan. Jadi kita kena lakukan sesuatu sekarang ini untuk generasi yang akan datang. Apa yang boleh kita lakukan? Manusia secara umumnya perlu tunjukkan rahmah kepada alam sekitar dengan tanam lebih banyak pokok. Kurangkan penggunaan kenderaan yang menghasilkan asap. Sekarang ni pemerintah Singapura nak tukar kepada elektrik car. Itu satu usaha yang baik. Kurangkan penggunaan kereta-kereta atau kenderaan yang menghasilkan atau yang menggunakan minyak yang akan menghasilkan asap, kerana itu akan mencemar alam, mencemar udara. Bila kita tak perlukan sesuatu alat elektrik, kita tutup. Kata, ini alat elektrik tak menghasilkan apa karbon dioksida apa. Awak salah. Ini elektrik diambil daripada jana kuasa. Jana kuasa tersebut, kalau awak gunakan banyak elektrik, dia akan lebih banyak bakar minyak untuk hasilkan tenaga elektrik tersebut. Maka pembakarannya akan menghasilkan lebih banyak wap, lebih banyak asap, lebih banyak karbon dioksida. Jadi bila tak perlu, tutup. Komputer tutup. Aircon kalau boleh jangan selalu pakai. Sebab aircon tu memerlukan banyak tenaga. Gunakan kipas kalau tak boleh tahan panas. Mandi, jangan terlalu sangat mandi kerana air itu sangat berharga. Ingat, ni air hujan turun dengan banyak air turun. Kita boleh gunakan air dengan banyak. Minta maaf kalau awak mandi hujan, ya. Tapi awak tak mandi hujan, awak mandi dalam toilet. Toilet tu menggunakan air yang telah diproses. Dan pemproses air ini menggunakan banyak tenaga. Dan tenaga itu diambil daripada jana kuasa. Dan jana kuasa tu bakar minyak. Maka awak mandi dengan banyak, awak hasilkan banyak karbon dioksida secara tak langsung. Air bukan air sungai. Kalau air sungai awak nak berendamlah. Tapi ini air proses. Dan air itu kita tinggal di Pangsepu, di flat-flat yang tinggi. Air itu kena bawa ke rumah kita ke atas. Dia menggunakan pump elektrik. Dia pump air itu daripada pipe bawah tanah kepada tank di atas flat. Kemudian daripada atas flatnya air itu baru mengalir ke bawah. Pasal kita dapat mandi, kita dapat rasakan air itu mengalir kat kita punya toilet. Sebab tank ke atas. Tapi perlukan tenaga untuk pump air. Tapi kalau kerap kena pump air dekat atas, maka perlukan banyak tenaga, maka lagi banyak karbon dioksida terhasil, maka lagi banyak pencemaran di udara yang berlaku. Itu. Kalau mandi, kita kena lihat pada kesan-kesan yang lain. Apabila kita beli sesuatu, makanan, ada packaging dia. Sekarang ini dalam usaha untuk kita gunakan packaging yang kita boleh terus kitar gunakan, bukan one time off. Kerana bila kita gunakan one time off, kita akan buang, dia akan menjadi pencemaran pada alam. Lepas tu cemar, kita bakar apa? Ya, awak bakar dan dia tak cemarkan alam. Tapi bila awak bakar tersebut itu, dia keluarkan asap, karbon dioksida. Lagi banyak sampah, lagi banyak karbon dioksida akan keluar ke udara. Dan untuk menghasilkan one time packaging ini, kotak dan sebagainya, perlukan tenaga juga.
Maka akhirnya awak nak makan sesuatu french fries ke apa, penghasilan karbon dioksida itu banyak. Untuk nikmati makanan sedap itu saja, tapi penghasilan karbon dioksida itu banyak. Jadi ini berlaku, orang fikir, oh saya nak cantik, ekonomi nak bagus dan sebagainya. Tapi awak lupa pada pesan pada alam sekitar. Awak tak tunjukkan rahmah kepada alam sekitar. Jadi ini antara usaha-usaha yang boleh kita lakukan. Selalu kena fikirkan apakah impak perbuatan kita pada alam sekitar. Kerana bukan setakat kita nak jamin alam ini, kita nak supaya jaga alam ini sesuai untuk generasi akan datang, tapi untuk kita menunaikan amanah kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jangan membazir air. Jangan membazir elektrik. Jangan lakukan kerosakan di atas muka bumi. Tebang hutan untuk membina lebih banyak rumah kerana manusia makin ramai. Kita lihat di Singapura saja, hutan di tengah, hutan simpanan di tengah, di kawasan barat Singapura ni dah mula ditebang untuk membina flat. Kenapa? Kerana manusia nak tinggal. Sekarang penduduk Singapura walaupun berkurangan tapi dah makin bertambah 5,5 juta. 50 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas penduduk Singapura hanya 2 juta saja. Tak sampai 50 tahun dah bertambah 2 kali ganda. Setiap daripada orang tu perlukan rumah. Kalau orang dahulu boleh tinggal sama dengan bapa-bapa, tapi sekarang tak nak. Setiap anak nak ada rumah sendiri. Jadi kalau seseorang tu ada 6 anak, daripada satu rumah kena hasil lagi 5 rumah. Buat satu keluarga. Kalau ada 50 keluarga, bayangkan berapa banyak flat unit yang dia kena bina. Itu yang kena tebang hutang dan sebagainya. Dan itu yang merosakkan alam. Jadi ini semua hasilkan apa? Kerana manusia ini, bilangan manusia terlalu ramai. Terlalu ramai. Bumi tak boleh nak tampung kerana manusia dah terlalu ramai. Tapi manusia itu juga tamak haluba. Tak fikir kesan pada dunia. Manusia lupa tugas mereka sebagai khalifah. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena tunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rahmah kepada alam sekitar sesuai dengan apa? Dengan mesej yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahawasanya Rasulullah diutuskan juga sebagai rahmatan lil alamin, sekalian alam, termasuk alam sekitar, termasuk manusia, termasuk binatang dan termasuk kepada semua. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik dan pertolongan untuk kita ini menjaga alam sekitar kita ini, dan untuk kita menjalankan amanah kita sebagai khalifah agar kita ini tidak banyak ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Dan semoga dalam usaha kita sekarang ini kita dapat mengurangkan kesan-kesan negatif daripada pencemaran alam dan juga perubahan iklim yang telah kita mulakan 10 tahun 20 tahun yang lepas. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.